Google tu boleh dapat dalam bentuk PDF ada 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. Dan kuliah yang terakhir kita di sini pada 1 hari bulan 7 yang lalu, sebulan yang lalu, pada muka surat 15 kita membahaskan hadis yang ketiga. 2 hadis telah kita bahaskan, iaitu hadis yang pertama, pengarang letakkan tajuk gila puasa adalah satu penyakit. Hadis yang kedua, larangan meminta-minta menjadi pemimpin. Dan kita masuk hadis yang ketiga, menjadi pemimpin adalah satu penyesalan. Jarang dibahaskan tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang kepimpinan dan menyentuh perkara yang berkaitan dengan politik. Amat menarik untuk kita angkat kepada masyarakat awam agar memahami neraca timbangan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Bukan timbangan orang lain lah. So kita letakkan neraca timbangan itu Allah dan Rasulnya. Dan kita tahu pada hari ni kita pun tak lama lagi nak mengundi, jadi pastikan kita apa-apa pilihan yang kita buat, mana-mana keputusan yang kita buat itu kita boleh dipertanggungjawabkan kepada diri kita sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Apa keputusan yang kita buat, yang kita pilih, kita akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Pastikan apa yang kita buat nanti akhirat kelak, nanti Allah Taala tanya, kita boleh jawab. Bila Allah Taala tanya, kenapa kamu pilih gini? Ya Allah, aku pilih gini sebab begini. Dan kita yakin, confident jawapan kita tu betul. Janganlah silap pula kita jawab kan. Jadi itu perlunya, nak betul tidak tu perlunya kepada ilmu. Perlunya faham kepada agama Allah, perlu faham kepada Al-Quran, perlu faham kepada hadis Nabi SAW. Kita jangan jadi golongan yang tak faham ilmu, yang tak nak belajar. Dan Quran Allah Ta'ala sebutkan nanti di akhirat kelak nanti ada golongan yang mengatakan zalika bi anna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ada golongan daripada manusia yang mana bila mana mereka ni berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bila dibuat check and balance, tengok amalan yang dibuat, dah rupa-rupanya keputusan yang dibuat tu salah. Dia pun bagaimana manusia pada ketika itu dia nak keluar, dia kata dzalika bi anna ata'na sadatana. Dia bercakap pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku buat silap ni sebab aku taat kepada sadatana, pemimpin-pemimpin aku. Fa'adalluna sabila, mereka inilah yang menyesatkan aku. Dia hanya berpegang kepada pemimpin. Kita tak nak jadi golongan yang sedemikian. Depan Allah kita boleh jawab dengan pilih, dengan penuh confident. Buatlah apa-apa keputusan yang terbaik, tapi depan Allah Ta'ala kita yakin kita boleh jawab dengan jawapan yang betul. Pastikan itu benda penting. Jangan kita salah buat pilihan. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita masuk hadis yang ketiga. Kita sambung. Hadis yang ketiga, pengarang dia letakkan tajuk menjadi pemimpin adalah satu penyesalan. Rupanya ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan nak jadi pemimpin ni sebenarnya dia merupakan satu penyesalan. Bukan bila kata nak jadi pemimpin itu satu benda yang menyeronokkan sahaja. Tapi ada amaran-amaran daripada Nabi bahawa pemimpin ini dia menempah penyesalan. Pengarang dia bawakan hadis dalam Musnad Al-Bazzar nombor 2756, juga disebut dalam Mu'jam Al-Awsat li At-Tabrani dalam hadis 6747, dan dinisbahkan hadis ni berada pada level hadis yang sahih. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala in syi'tum amba'tukum anil imarah wa ma hiya faqumtu fanadaitu bi'a'la sauti thalath marrat wa ma hiya ya Rasulullah qala awwaluha malamatun wa thaniha nadamatun wa thalisuha azabun yawmal qiyamah illa man adala wa kaifa ya'dilu ma'a aqrabihi. Hadis daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Dia menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
salah seorang sahabat nama dia Auf bin Malik. Dia ceritakan daripada Nabi SAW. Nabi sebut, Nabi kata apa? Sekiranya kamu mahu, aku akan jelaskan kepada kamu tentang apakah itu kepimpinan. Lalu aku, yakni Auf, dia kata, aku bangun dan menyeru dengan suaraku yang tinggi sebanyak tiga kali dan berkata, apakah dia kepimpinan itu wahai Rasulullah? 3 kali dia sebut, apakah dia itu kepimpinan Rasulullah? Bangun, Auf ni dia bangun tanya dengan Nabi, nak faham betul apa yang Nabi maksudkan dengan kepimpinan itu. Apakah dia kepimpinan itu wahai Rasulullah? 3 kali dia ulang, Auf bin Malik ni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kepimpinan itu permulaannya adalah celaan. Keduanya, ia akan menjadi satu penyesalan. Dan ketiganya, ia adalah satu azab di hari kiamat kelak. Melainkan buat pemimpin yang adil. Dan bagaimana seseorang boleh berlaku adil dengan kerabatnya? Tanya Nabi SAW. Nabi ni dia dikenal dalam kalangan sahabat macam mana perangai, bentuk, akhlak sahabat-sahabat ni berbeza-beza, kan? Ada yang jujur, ada yang tak jujur, ada yang amanah, ada yang tidak amanah. Semua Nabi dikenal. Dan ada waktu dan ketikanya Nabi itu bercakap, dituju kepada seorang-seorang sahabat tu secara direct. Sebab Nabi tahu ini sahabat ni begini, maka Nabi akan tuju direct kepada sahabat itu. Poin daripada hadis itu. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada hadis yang soalannya sama oleh para sahabat, tetapi jawapan Nabi itu berbeza-beza. Sebab apa? Sebab Nabi ni dia mengenali sahabat-sahabat yang dekat dengan dia. Dan dalam hadis ini Auf bin Malik dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, in syi'tum anil imarah wa mahya. Kalau kamu nak tahu tentang imarah itu, ambak tu kemanil imarah, aku ceritakan itu apa dia kepimpinan, kata Nabi. Maka Auf ni dia rasa macam apa dia ni, dia tak tahu kan. Dan dia bangun dengan suara yang kuat, dia ulang sebanyak 3 kali, apa dia Rasulullah kepimpinan, apa dia kepimpinan. Maka Nabi kata kepimpinan tu ada 3. Kata Nabi, satu, kata Nabi, yang pertama malamatun, kepimpinan tu adalah satu celaan, itu mulanya. Kemudian wathaniha, yang kedua nadamatun, dia merupakan satu penyesalan. Kemudian kata Nabi wathalisuha, dan ketiga merupakan azabun yaumal qiyamah. Itu yang orang duk cari-cari kepimpinan itu, ada 3 benda, celaan, penyesalan, dan hari akhirat nanti merupakan azab. Nabi sebut itu. Yang Auf beria nak tahu tu, duk tanya Nabi dengan suara yang kuat tu, nak tahu sangat Auf. Tu dia. Apa dia? Celaan, penyesalan, hari akhirat kelak nanti tu azab yang Allah tu Allah Ta'ala sediakan. Sebab itu bila kita ini nak jadi pemimpin, kita pula yang nak memilih pemimpin, kita kena fikir tu. Yang kita pilih itu adakah menyebabkan kita menyesal akhirat kelak nanti? Kita juga dicela dan azab Allah menunggu kita pada hari akhirat kelak nanti. Kita kena pertimbangkan. Ni nak jadi pemimpin, kita yang memilih pemimpin kena begitu. Faham? Kena pastikan apa yang kita pilih tu selamat di dunia dan di akhirat juga kita selamat. Itu benda penting. Sifat yang lain-lain tu kita tolak tepi. Sebab kita ni Allah Ta'ala ciptakan sebagai makhluk yang namanya hamba Allah. Yang hamba Allah ni Allah Ta'ala cipta ni, Allah Ta'ala jadikan kita ni sebagai apa? Khalifah dekat muka bumi. Ada misi Allah Ta'ala ciptakan kita, bukan saja-saja Allah Ta'ala cipta. Ada tugasan yang perlu kita buat. So biarlah kita berjalan, hidup kita ini berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Allah Ta'ala ciptakan malaikat, Allah Ta'ala ciptakan makhluk yang nama malaikat itu, la ya'sunallah amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tu dia patuh perintah Allah.
dia tak ada nafsu, dia tak ada nak makan minum. Sifat jenis makhluknya begitu. Yang kita ni Allah Ta'ala ciptakan sebagai khalifah dekat muka bumi, ada tugas-tugas yang perlu kita buat. So kita kena fahami itu dengan jelas, supaya kita nanti mati jumpa Allah clear. Kita nak jawab depan Allah semua clear, hati senang. Waktu Allah Ta'ala nak tarik nyawa kita, gar-garah dah nazak tu, kata aku kat dunia ni Allah, okay, aku dah cuba buat yang terbaik, segala-galanya aku dah buat yang terbaik, yang aku faham berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan kalam-kalam para ulama, betul keputusan yang dibuat tu. Okey. Kemudian akhir hadis ni Nabi dia sebut 3 tadi. Dia punya bahaya, dia ada celaan, penyesalan, azab pada hari kiamat. Nabi kata terlepas daripada 3 ni, dengan bagaimana, kata Nabi, illa man adal, melainkan seseorang tu dia ada sifat adil. Satu, memang dia tu seorang yang cukup adil. Tetapi walau begitu, Nabi dia tanya balik kepada Auf bin Malik ni, dia tanya, wa kaifa ya'dilu ma aqrabihi, bagaimana seseorang itu boleh berlaku adil kepada kaum kerabat dia? Payah tuan-tuan jadi pemimpin ni. Bagaimana seorang tu nak berlaku adil kepada kaum kerabat dia? Contoh, contoh tiba-tiba ada projek kita kata nak baik pulih Masjid Asy-Syarif Meru kan. Adalah beberapa kontraktor masuk dengan proposal yang berbeza-beza. Dalam ramai-ramai tu ada pula anak saudara dia seorang masuk sama kan. Kan dia tu kan pilih dia sebagai pemimpin. Macam mana tu? Yang ni Nabi dia tanya, macam mana dia nak berlaku adil dengan kaum kerabat dia? Ni tak ambil ni sekarang, anak buah dia kan. Kalau ambil sekarang, macam mana pula kita? Itu yang Nabi tanya, wa kaifa ya'dilu ma aqrabihi. Itu merupakan satu benda yang berat. Okey, kita tengok ulasan pada pengarang. Ulasan pengarang, dia kata yang pertama, melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat tentang hakikat kuasa. Tu hadis ni nak menceritakan tentang bagaimana hakikat kuasa itu. Perkara pertama yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kepimpinan ini permulaannya adalah celaan. Ketika menghuraikan celaan ini, Syekh Ali Al-Qari dia menukilkan kata-kata Al-Imam At-Tayyibi yang menyebutkan bahawa persaingan kepada kuasa ini berupa membawa kepada celaan, iaitu saling cela mencela. Ini disebut dalam Miqah Al-Mafatih. Yang pertama, apa yang celaan ni? Kalau ikut kata Syekh Ali Qari, dia nukilkan kata-kata Imam Tayyibi, persaingan kepada kuasa, sebab menceritakan tentang hakikat kuasa itu, persaingan kepada kuasa ini membawa kepada celaan, itu saling cela mencela. Tuan-tuan tengok dah hari ini berlaku, tambah kita nak pilihan raya ni lagi-lagi kita nampak saling cela mencela. Boleh berlaku begitu. Sebab itu katakan celaan tu, yang A cela B, yang B cela A. Ni penyakit yang Nabi sebutkan. Tu yang tajuk dia jadi pemimpin tu satu penyesalan. Yang ni cela yang ni cela yang ini. Itu disebutkan. Kerana apa? Kerana masing-masing nak berada di atas. Okey, itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kata pengarang, perhatikan kempen politik pada hari ini. Saya baca pada teks ni, memang kebetulan tajuk disebut gitu ya. Perhatikan kempen politik pada hari ini, bagaimana setiap ahli-ahli politik ini memulakan kempen dengan memburukkan lawan. Ni dia memburukkan lawan. Kempen politik dia cari buruk lawan. Satu. Kedua, dia kata saling mencela. Kemudian mendedahkan, bahkan melondehkan musuh politik masing-masing. Itu yang ketiga. Okey, ada 3 benda yang disebutkan oleh pengarang. Malah apa yang lebih menyedihkan lagi, apabila Muslim sesama Muslim sendiri, ini orang Islam sendiri saling memfitnah. Ada 4 benda. Pertama tadi cerita buruk lawan tu diceritakan. Sebab masing-masing nak naik. Bagaimana supaya orang boleh pilih dia. Jadi dia kena tunjuk dia ni bagus. Nak tunjuk dia ni bagus, dia kena tunjuklah buruk lawan tu macam mana. Satu. Kemudian datang sifat cela mencela. Cela mencela ni maksudnya sifat yang buruk.
Dia mencela benda pada keburukan. Kemudian londehkan musuh politik masing-masing. Cerita orang tu cari kelemahan keburukan, dia londeh, tunjuk kat orang. Benda yang buruk. Itu yang ketiga. Kemudian tak habis daripada itu, yang keempat kata pengarang, yang lebih menyedihkan lagi ialah apabila Muslim sesama Muslim, orang Islam sama orang Islam ni, dia sampai kepada satu peringkat memfitnah. Mula dia cari yang betul, nak tunjukkan buruk itu. Kemudian sampai satu peringkat tak ada dah. Nampak bagus kawan semua elok kan. Macam mana ni? Create. Buat fitnah. Buat fitnah. Saling memfitnah sehingga mendedahkan aib saudara Muslimnya bagi tujuan pembunuhan karakter. Disebut kat sini karakter assassination. Biasalah orang politik ni dia nak matikan karakter orang tu. Dia buat bina fitnah, buat cerita. Ni benda-benda gini, 4 perkara yang pengarang sebut ni, kalau kita tak perhati elok-elok, kita tak dengar elok-elok, kita tak faham elok-elok, nanti akhirat kelak besok apa kita nak jawab depan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Okey. Kemudian itu bagi perkataan yang pertama disebutkan oleh Nabi yang dikatakan awaluha malamatun, sebagai satu bentuk celaan. Okey. Kemudian kata pengarang, poin yang ketiga dia kata, perkataan kedua yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa ini adalah nadamah. An-nadamah. Nadamah ni apa dia? Nadamah ialah apa? Penyesalan. Apa dia? Sikap persaingan ini akhirnya, yang mana tadi dia dah ada dengan 4 sifat yang awal tadi yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin ni untuk naikkan diri dia, maka dia kata sikap persaingan ini akhirnya akan membawa manusia kepada nadamah. Dia dah buat 4 tadi, apa dia? Lawan, cela, londeh, fitnah. Yang mana dah buat 4 tu, dia bawa kepada apa? Dia bawa kepada an-nadamah. Dia bawa kepada apa? Penyesalan. Penyesalan iaitu penyesalan tidak kira di dunia mahupun di akhirat. Menyesal tu akan berlaku dekat dunia, mahu akan menyesal, akhirat pun nanti dia akan menyesal. Kata Syekh Ali Al-Qari, apa dia? Kata Syekh Ali Al-Qari, dia kata tu'tabaru sifatul imarati mustamirratan ila yaumiddin ala sabilil majaz. Dia kata sifat kepimpinan ini digambarkan sebagai perkara yang berkekalan sehingga hari kiamat adalah satu kiasan. Penyesalan itu, sifat kepimpinan ini digambarkan sebagai satu perkara yang berkekalan sehingga hari kiamat adalah satu kiasan. Maksud dia kat sini yang dikatakan sebagai penyesalan itu, setelah dia buat 4 perkara yang mencela itu, selagi mana dia hidup ni, dia akan terus menerus. Isu itu akan ada, tak padam. Kemudian sampai dia mati besok, dekat akhirat kelak besok, benda itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata pengarang? Dia kata segala tadbir urus mereka bukan sahaja diaudit oleh agensi audit di dunia ini, bahkan perhitungan yang lebih dahsyat menanti di akhirat kelak. Allah akan membentangkan segala laporan amalan mereka sehingga disiasat keseluruhannya nanti. Maka bagi yang gagal melaksanakan dengan baik, bebanan ini akan menjadi satu penyesalan dan kehinaan di hari akhirat. Apa yang pengarang dia cakap? Ada audit. Di dunia tu dah ada audit dia, apatah lagi diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisap pada hari akhirat kelak besok. Maka itu merupakan satu bentuk penyesalan. Dekat dunia tu dah menyesal kalau tak dapat dia laksanakan, dan juga akan jadi hina di hari akhirat kelak besok depan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang ketiga. Kemudian yang keempat kata pengarang, dia kata kerana sukarnya tanggungjawab kepimpinan ini, Al-Imam An-Nawawi menegaskan bahawa mereka yang tidak mempunyai kemampuan hendaklah menjauhkan diri dari menceburkan diri dalam
urusan ini. Sebab itu untuk jadi pemimpin ini dia kena orang yang ada kekuatan, ada kemampuan, ada sifat-sifat kepimpinan tu kena ada. Kalau tak ada, kata Imam Nawawi, dia kata duk jauh-jauh lah, janganlah kita duk calon diri kita, angkat diri kita supaya dipilih. Dia kata An-Nawawi, dia kata hadza aslun azimun fi ijtinabil wilayah la siyama liman kana fi dha'fun. Dia kata hadis ini adalah satu prinsip asas yang sangat utama dalam menjauhkan diri dari kuasa, terutamanya mereka yang lemah, yang tidak mempunyai kemampuan dalam urusan ini. Itu kata Imam An-Nawawi. So kalau tak ada kemampuan, tak boleh. So kena duduk jauh-jauh lah. Kena pastikan kita untuk angkat diri kita jadi pemimpin tu, kita memang ada kemampuan untuk memimpin. Kebolehan itu serba-serbinya kena ada. Okay. Kemudian poin yang kelima, kata pengarang, dia kata Al-Imam An-Nawawi kemudian memberikan beberapa contoh para imam terdahulu yang menolak jawatan ketika diberikan kepada mereka. Ada imam-imam terdahulu, orang yang hebat tu bila nak diberikan kepimpinan dia tolak, dia takut. Sebab apa tu? Dia nampak ada celaan, penyesalan, azab pada hari kiamat itu. Kata An-Nawawi, dia kata famtana'a Syafi'i lima istada'ahu al-ma'munu liqada'i syarqi wal gharbi wamtana'a minhu Abu Hanifah lamma istada'ahu al-Mansur fahabasahu wa darabahu. Dia kata maka dengan sebab itu Al-Imam Asy-Syafi'i melarang dirinya memegang jawatan apabila dipanggil oleh Khalifah Al-Ma'mun yang menawarkan Asy-Syafi'i untuk menjadi qadi di Timur dan di Barat. So Imam Nawawi ni dia bawakan imam-imam mazhab dulu, apabila mereka ni nak diangkat menjadi qadi, mereka ni menolak. Sebab apa dia tolak? Macam Imam Syafi'i dia tolak. Zaman Imam Syafi'i ni zaman Mu'tazilah, angkat jadi qadi. Dia ada isu Quran tu makhluk ke tak makhluk tu, geng-geng Mu'tazilah lah. Tuan-tuan dah belajar akidah kan, geng-geng Mu'tazilah ni. Okey, dia tolak, dia tak nak menjadi qadi sama ada di timur di barat. Sebab dia tahu dengan dia berdepan dengan kepimpinan yang mana pemimpin itu, bila dia cakap pemimpin tu takkan dengar apa yang dia bawa. Berbeza fahaman, berbeza pendekatan, berbeza ilmu yang ada. Yang mana pemimpin tu dia ada stand dia sendiri, apa yang dia bawa, dia ada kefahaman yang dia nak bawa. Sedangkan Al-Imam Syafi'i dia belajar dengan ilmu, dengan Quran, dengan hadis, dengan qaul-qaul ulama, dia faham sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Dan dia tahu bila dia berdepan dengan pemimpin sebegini, dia kata cannot go, tak boleh makan. Dia kata ini pemimpin ni tak boleh, bukan masuk dia punya line. Sebab itu dia tak nak. Okey. Kemudian kata pengarang, begitu juga Al-Imam Abu Hanifah menolak daripada dilantik sebarang jawatan oleh Khalifah Al-Mansur. Penolakan ini menyebabkan Abu Hanifah dipenjara dan dikenakan hukuman pukul dan juga sebat. Ini disebut dalam Al-Sana'ani Subul Salam. Jadi imam-imam terdahulu ni, apabila mereka ni berdepan dengan pemimpin yang mana pemimpin ni berbeza dari sudut kefahaman agamanya dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dari sudut hukum dia dan pelbagai, tak menepati sebagaimana yang tepat. Bila diangkat jadi pemimpin, mereka ni tak nak. Sebab dia tahu bila dia naik jadi pemimpin ni dia ada kepentingan dia. Kepentingan politik dia, pentadbiran, pengurusan, nak mengukuhkan kedudukan dan sebagainya. Sedangkan pemimpin tak nak sebagaimana yang dibawa oleh para imam, para ulama pada ketika itu. Ini dalil dibawakan oleh Imam An-Nawawi. So habis, itu hadis yang ketiga. So menjadi pemimpin adalah satu penyesalan. Penyesalan itu dikatakan sebagai celaan, kemudian berlakunya penyesalan dan azab pada hari kiamat. Bukan satu benda
yang ringan, satu benda yang berat. So kena difikir-fikirkan dengan sebaik-baiknya. Jadi pemimpin, kalau kita pula jadi tukang pilih, kita kena fikir juga. Benda itu bukan kita fikir keuntungan dunia je. Dia pilih gini dapat gini tak. Kita ni orang Islam ni, kita kena fikir dunia dan akhirat. Sebab dunia kita ni sementara. Yang kekal akhirat tu. Itu kita kena ambil berat. Dunia ni kita kalah sikit tak apa. Akhirat tu kita kena pastikan menang. Sebab itu kalau kita buka Quran, dan Quran, ayat dan Quran ni kalau kita baca, semua disebut fid dunya wal akhirah, fid dunya wal akhirah, dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat. Semua boleh katakan, semua tempat gitu. Cuma ada satu tempat tu Allah Ta'ala sebut akhirat dulu, baru dunia. Beza. Apa konten yang Allah Ta'ala nak sebut tu? Itu yang biasa, yang biasa kita dengar dalam ceramah-ceramah. Allah Ta'ala sebut wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah Ta'ala sebut ni, Allah Ta'ala sebut akhirat tu baru dunia. Apa dia? Allah Ta'ala sebut wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Ibtaghi, kamu cari, kamu rebut, kamu pilihlah. Fima, pada apa atakallahu darul akhirah, pada apa yang Allah nak beri kamu, sediakan kamu di akhirat kelak besok. Tengok, Allah Ta'ala suruh kita rebut, cari apa yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita di mana? Di akhirat. Maksudnya pertama, kita ni jadi manusia duduk kat muka bumi ni, memang kita duduk dekat dunia. Akhirat tu kemudian, kan? Tapi apa benda penting yang perlu kita buat dekat dunia ini ialah kita cari, kita rebut yang Allah sediakan untuk kita di akhirat kelak besok. Bukan cari yang dekat dunia. Kita ni semua tuan-tuan, kita ni semua gang-gang daripada syurga, kan? Sebab tu sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila mati sebut tu, kita kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita balik. Kalau kita tengok uslub bahasa Arab tu, kita kembali kepada Allah, kan? Bukan pergi, dia balik. Sebab kita ni semua ni geng-geng syurga tu. Kita Nabi Adam AS tu penghuni syurga. Kita ni semua asal duduk syurga. Datang hantar dekat bumi ni sementara je, untuk test, untuk jalankan projek yang Allah Ta'ala buat. Blueprint Allah tu untuk kita manusia tu dah ada dekat muka bumi. So kita just jadi khalifah, ikut arahan Allah, pilih, buat benda yang terbaik. Akhirnya kita mati, kita akan balik ke syurga Allah. Tempat tinggal kita yang asal dia di syurga. Buat apa kita daripada duduk dekat syurga, hantar ke bumi, lepas tu kita masuk neraka, kan? Rugi tuan-tuan. Duduk kat syurga, hantar bumi, test sikit, lepas tu tiba-tiba kena balik masuk neraka. Rugi. Tak sepatutnya begitu. Pastikan kita balik, masuk syurga balik. Yang tu yang Allah Ta'ala sebut wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kita kena pastikan duduk dekat muka bumi ni, apa-apa pilihan yang kita buat, dia menjurus kepada sumbangan kita untuk habuan di akhirat. Namun demikian, baru Allah Ta'ala sebut akhirat tu berguna. Wala tansa nasibaka minad dunya. Allah Ta'ala kata, tapi jangan lupa, ada habuan kamu di dunia. Tapi yang Allah Ta'ala suruh cari, Allah Ta'ala suruh pilih, Allah Ta'ala suruh rebut, apa dia? Persiapan untuk akhirat. Pastikan apa-apa yang kita buat, yang kita tanda, yang kita pilih, memberi saham yang besar kepada kita di akhirat. Bukan saham dekat dunia. Tuan-tuan, kita tanda, kita pilih, kan? Pastikan itu saham untuk akhirat nanti confirm, clear, tak ada masalah. Boleh jawab depan Allah Ta'ala elok. Kita rasa clear. Orang pun semua clear dengan isu-isu begitu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Allah Ta'ala sebut, tapi dekat dunia ni ada juga bahagian. Janganlah pula kita akhirat je sampai tak ambil langsung dekat dunia. Ada bahagian kita yang di dunia ni yang Allah Ta'ala sediakan. Tapi yang perlu kita kejar ialah akhirat. Itu satu-satunya ayat Quran Allah Ta'ala sebut akhirat dulu, baru dunia. Kita kena faham konsep penciptaan Allah kepada manusia itu. Okey, kita masuk seterusnya hadis yang keempat. Pengarang dia letakkan tajuk sini, hadis yang keempat ini, pemimpin penipu diharamkan syurga. Ada rupanya hadis Nabi yang sebutkan kalau pemimpin ini dia seorang yang penipu, maka dia haram masuk syurga Allah. Kalau pemimpin ni penipu, haram masuk syurga Allah.
pengikut-pengikut dia pun bukan benda yang senang lah nak masuk syurga Allah, kan? Dah dia pilih pemimpin yang tak dapat masuk syurga, takkan dia boleh senang-senang masuk syurga, kan? Bila kita pilih pemimpin, pastikan pemimpin yang kita pilih itu pemimpin yang dia ni memang bawa kita masuk syurga. Tapi bila ada hadis kata pemimpin tu diharamkan oleh Allah masuk syurga, duk kita pilih pemimpin yang begitu, itu perlu dipikir-pikirkan. Okey, pengarang menyebutkan hadis daripada Sahih Muslim, hadis nombor 1142. Apa hadis ni? Ya. An Ma'qil bin Yasar al-Muzaniyah inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati illa harramallahu alaihi jannah. Hadis ni berada dalam Sahih Muslim. Bukan hadis dhaif, bukan hadis lemah, hadis sahih, ada dalam Sahih Muslim. Kata, apa maksud dia? Daripada Ma'qil bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, tidak ada seorang hamba yang diberikan tanggungjawab untuk memelihara rakyat, dia kata, sedangkan dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan baginya syurga. Dia kata, ni Ma'qil ni seorang sahabat Nabi lah, Ma'qil bin Yasar al-Muzani. Dia dengar Nabi SAW bersabda, kata Nabi, ma min abdin, dia kata, tidak ada seorang hamba yang mana dipilih menjadi pemimpin, yang diberikan yastar'ihi ra'iyah, diberi tanggungjawab untuk jaga rakyat. Tanggungjawab maksudnya dia ada kuasa, dia pegang kuasa tu dia pegang sebagai pemimpin, dapat kuasa yang dia nak tu sebagai pemimpin. Kemudian disebutkan yamutu yauma yamut wa huwa ghasyan, dia kata mati dia tu dalam keadaan menipu rakyatnya. Dia kata illa haramallahu alaihi jannah, kalau dia seorang tipu, dia menipu rakyat dia, maka haramallahu alaihi jannah, Allah Ta'ala akan haramkan dia ni daripada untuk masuk syurga Allah. Kita tengok apa ulasan pengarang. Yang pertama, kata pengarang, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemimpin muslim yang menipu rakyatnya. Menurut Al-Qadhi Iyad, yang dimaksudkan dengan larangan menipu kaum muslimin ini adalah larangan mengkhianati hak-hak yang seharusnya ditunaikan ke atas mereka. Kata Al-Qadhi Iyad, dia kata, ihmali hududihim au tadyi'i huquqihim au tarki himayati hauzatihim wa mujahadati aduwihim au tarki siratil adli fihim faqad ghasyahum. Apa dia? Iaitu mereka tidak mengambil berat tentang perundangan Islam. Ini beberapa nota yang diletakkan oleh Qadhi Iyad, bawabit yang Qadhi Iyad letakkan. Ciri dia iaitu mereka tidak mengambil berat tentang perundangan Islam. Ada jenis pemimpin Islam tapi dia tak ambil berat tentang perundangan Islam. Itu yang pertama. Kemudian, atau mengabaikan hak-hak orang Islam. Yang kedua, mengabaikan hak-hak orang Islam. Kemudian, atau tidak memelihara keselamatan mereka. Yang ketiga, tidak menjaga keselamatan orang-orang yang di bawah jagaan dia. Itu yang ketiga. Dan tidak bersungguh-sungguh menentang musuh Islam. Yang keempat, tidak bersungguh-sungguh menentang musuh Islam. Bismillah. Ada 4 poin yang disebutkan oleh Qadhi Iyad ni. Dia tak ambil berat tentang perundangan Islam, jadi pemimpin. Tapi dia tak ambil berat tentang perundangan Islam. Islam ni, dia agama, kemudian undang-undang Islam ni boleh bincang lah. Boleh bincang kan. Kalau ada ruang dan peluang tu, kita bincang dulu kan. Maksudnya dia tidak merasakan ni satu benda tanggungjawab yang perlu dilaksana. Dia tak ambil berat. Bukan
Bukan tak nak terus, tapi tak ambil berat. Satu. Kemudian mengabaikan hak orang Islam. Hak orang Islam ni dia ada. Kita sebagai Islam ada hak. Itu juga diabaikan. Kemudian dari sudut keselamatan pun dia tak jaga. Dan dia tak bersungguh-sungguh menentang musuh Islam. Musuh Islam ni banyak, tuan-tuan. Dia tak bersungguh-sungguh. Tentang juga. Tapi lebih-lebih kurang aja. Okey. Kemudian yang kelima kata pengarang, meninggalkan kepimpinan yang adil. Sifat pemimpin yang tidak adil. Lalu ini semua kata-kata ayat termasuk dalam apa yang dikatakan sebagai pemimpin yang menipu kaum muslimin. Ini sifat-sifat 5 yang ada ni dikatakan sebagai pemimpin yang menipu kaum muslimin. Ini hadis ni, kalau kita tengok hadis ni dalam sahih Muslim. Bila sahih Muslim ni dia punya syarah dia, kita kena baca An-Nawawi. An-Nawawi yang mensyarahkan kepada sahih Muslim. Dan kalau kita baca hadis-hadis ni, yang paling faham tentang hadis ni yang mensyarahkan hadis tu lah, kan? Siapa dia sahih Muslim ni? An-Nawawi. So Nawawi bila disyarahkan, disebutkan dalam sahih Muslim ni 5 sifat yang ada pada pemimpin yang dikatakan sebagai menipu kaum muslimin. Kita kena faham dengan baik kata hadis Nabi. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua kata pengarang, malah apa yang lebih membimbangkan lagi, Imam An-Nawawi dan Imam As-San'ani melihat kesalahan pemimpin muslim yang menipu rakyatnya ini dikategorikan sebagai dosa besar. Tuan-tuan ada belajar dekat masjid-masjid, banyak belajar tentang kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi. Diceritakan spek-spek yang dikatakan sebagai dosa besar. Ada spek dikatakan sebagai dosa kecil. Spek begini ni, Al-Imam An-Nawawi, Imam As-San'ani, ini semua ulama-ulama besar, hebat, yang faham tentang hadis. Dia kategorikan pemimpin yang begini menipu rakyat sebagai bentuk dosa besar. Dosa besar ni biasanya lepas sesuatu benda tu diceritakan, dia diikuti dengan azab, diikuti dengan peringatan daripada Allah. Itu menunjukkan satu bentuk dosa besar. Dan kalau dalam hadis ni kita tengok Nabi sebut illa haramallahu alaihi jannah. Apabila seseorang tu diharamkan masuk syurga Allah, itu yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, Imam San'ani katakan bahawa kesalahan yang dibuat ni termasuk dalam dosa-dosa besar, bukan dosa-dosa yang kecil. Kata Al-Imam As-San'ani, dia kata wa annahu minal kabairi liwurudil wa'idi alaihi bi'ainihi. Dia kata fa inna tahrimal jannati huwa wa'idun al-kafirin fil Quran. Dia kata, dan sesungguhnya iaitu perbuatan menipu kaum dosa-dosa besar. Ini disebabkan ancaman yang diberikan buat mereka yang melakukan dosa ini adalah diharamkan ke atas mereka syurga. Ancaman ini seakan disamakan dengan ancaman yang dikenakan ke atas orang kafir, iaitu mereka diharamkan dari masuk syurga, mereka diharamkan dari masuk ke dalam syurga Allah, seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran. Memang kita tengoklah dalam Quran tu haramallahu alaihi jannah. Dia banyak tempat golongan yang kafir ni memang Allah Taala haramkan masuk syurga. Maka kata pengarang, dibawakan pandangan ini yang disebutkan oleh As-San'ani ni, dia kata maka apabila seorang pemimpin itu dalam hadis disebutkan haramallahu alaihi jannah, mereka ni berada sama level dengan orang-orang kafir, diharamkan daripada masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan benda yang ringan, merupakan benda yang berat. Apabila berlakunya penipuan oleh pemimpin ini terhadap rakyat-rakyat yang berada di bawah ke pimpinan dia. Itu yang kedua. Okey. Kemudian yang ketiga, pengarang dia bawakan dalam riwayat Bukhari, dia bawakan riwayat lain menyokong hadis Muslim ni. Dia kata dalam riwayat Bukhari, ancaman yang diberikan kepada pemimpin yang menipu ini adalah mereka diharamkan daripada mencium bau syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ni bila jadi pemimpin, ada pemimpin yang adil, tapi apabila pemimpin ni sifat dia menipu, diharamkan daripada mencium bau syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak angkat seorang tu jadi pemimpin, kita perlukan seorang yang adil, yang telus, yang jujur,
supaya dia nak buat keputusan-keputusan besar bagi kehidupan kita. Dia ada kuasa. Benda besar tu dia pegang kuasa pada dia. Kita bila kita pilih dia, kita tak ada kuasa dah tu. Memang maksudnya kita menyerahkan kuasa tu kepada dia. So kita nak serah tu bagi orang yang reti pegang kuasa tu dengan betul. Dan dalam Bukhari disebut ancaman yang diberikan kepada pemimpin yang menipu ini adalah mereka diharamkan daripada mencium bau syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyah falam yahutha binasihatin illa lam yajid raihatal jannah. Apa? Tidak ada seorang hamba yang diberikan tanggungjawab untuk memelihara rakyat sedangkan dia tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik. Perkataan nasihat di sini membawa maksud suci, jujur atau telus. Melainkan mereka ini akan diharamkan daripada dapat mencium bau syurga. Ini sebutkan dalam Sahih Bukhari. Hadis nombor 7150. Menurut Dr. Mustafa Al-Bugha, maksudnya tidak dapat menghidu bau syurga, ini adalah kiasan kepada mereka tidak dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang keempat. Kita habiskan sikit lagi ni. Poin yang keempat pula, lebih menakutkan lagi. Dalam riwayat Al-Hakim pula, Rasulullah mengancam bahawa pemimpin yang menipu kaum muslimin ini akan dilaknat oleh Allah. Ada pula dalam bentuk laknat. Itu dalam riwayat Al-Hakim. Sabda Rasulullah, man waliya min amril muslimin syai'an fa ammara alaihim ahada muhabatan fa alaihi la'natullah la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan hatta yudkhilahu jahannam. Apa dia? Barang siapa yang dilantik untuk menjadi pemerintah kaum muslimin, kemudian dia memerintah dalam keadaan sambil lewa, tak memerintah dengan baik, maka dia akan dilaknat oleh Allah. Ini disebutkan tu, mendapat laknat daripada Allah. Allah tidak menerima pengurusan dan pengadilan ke atasnya sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Masuk golongan ni memang confirm kena masuk neraka dulu, yang sifat dia sedemikian. Menurut Az-Zahabi, sanad hadis ini adalah dhaif. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, perhatikan betapa dahsyat ancaman yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pemimpin yang menipu rakyat. Apa dia ancaman ni tadi? Illa haramallahu alaihil jannah. Mereka ni diharamkan daripada masuk syurga Allah. Ini semua bagi memastikan mereka melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Apa yang membimbangkan pada hari ini, kata pengarang, dia kata, perbuatan menipu rakyat terkadang menjadi perkara biasa buat sebahagian ahli-ahli politik. Ini yang berlaku pada hari ini. Dia kata, perbuatan tipu rakyat ni menjadi perkara biasa sebahagian ahli-ahli politik. Memang kau baca dengan hadis ni, yang menipu, yang jujur baik, tak ada masalah. Okey. Sekarang yang menipu tu, dia dah menjadi kebiasaan. Okey. Mereka memandang ringan untuk menjanjikan bulan dan bintang. Ini kata pengarang lah. Saya baca dari tulisan dia. Mereka memandang ringan untuk menjanjikan bulan dan bintang dalam manifesto pilihan raya, sedangkan mereka tidak pasti sama ada janji tersebut boleh dilaksanakan atau tidak. Dan kita tengoklah berlaku sedemikian. Apabila mereka mencapai kemenangan dalam pilihan raya dan dilantik menjadi pemerintah, banyak janji-janji yang tidak dapat ditunaikan setelah mereka memberikan harapan menggunung buat rakyat. Kemudian bermulalah episod memberi 1000 alasan, sedangkan ketika berjanji mereka tidak pernah memikirkan risiko tersebut, maka terabailah hak-hak yang sepatutnya ditunaikan kepada rakyat. Tu yang rakyat tertipu. Tak ada ayat dalam satu cakap tu illa Masya Allah. Satu perkataan tu, dengan izin Allah kita akan buat gini, kalau Ta'ala izin kita gini, dengan apa? Tu ayat-ayat dia pergantungan kepada Allah tu dia hilang dalam kata-kata mereka ini. Itu perlu kita perhati dan kita lihat. So saya rasa kita berhenti kat hadis yang keempat. InsyaAllah pada akan datang kita akan sambung. Silakan.
Bagus. Yang tu kena tanya imam kita lah. Imam kita dia pandai, dia boleh jawab tu. Saya tak berani jawabnya tu. Sebab ada depan ni, ada record kan. Tu kena lebih berhati-hati. Tanya imam kita, dia tak bantu jawab lepas ni. Kita sebenarnya benda-benda begini dah, kita boleh berfikir dengan Allah Ta'ala bagi otak kita yang rasional. Kita boleh nampak angle yang baik, angle yang buruk. Masa depan itu saya kata tadi, pertimbangan besar yang perlu kita ambil ialah pertimbangan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Pertimbangan akhirat. Tuan-tuan letak dunia, letak akhirat. Keputusan yang kita buat ni untuk akhirat ke untuk dunia? Masing-masing boleh kira. Cara berfikir orang ni berbeza. Cara pertimbangan dia berbeza. Kalau kita makan, contohnya satu jenis masakan, rasa masin seseorang tu dia tak sama. Dia kata, ni okey dah. Yang ni kata, kena masin sikit lagi. Orang yang suka pedas, dia kata ni kena pedas lagi. Ni kurang pedas. Kan? Benda tu subjektif. Kan? Tapi masing-masing tu dia ada feel masing-masing. Dan apa neraca kita nak letak? Itu saya letakkan tadi. Saya bawakan ayat Quran. Neraca kita ialah akhirat. Tuan-tuan letak akhirat dekat depan, tepuk dada, kita boleh fikirlah mana yang terbaik. Terang lagi bersuluh. Boleh fikir, insya-Allah. Moga-moga ada manfaat untuk kita semua. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'na ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.